Hai semua, hari ini kita akan masuk Kimia Redox bab 1 tingkatan 5. Jadi, untuk hari ini kita tengok beberapa dahulu, iaitu dari basic dahulu. Kita kena faham dari basic. Kalau basic kita tak kuasai, maka yang selebih-lebihnya awak tak dapat nak faham dengan lebih lanjut. Jadi, apa kata kita belajar basic kita dah dahulu. Jadi, dalam basic redox, kita ada definisi. Okay, kita ada definisi. Lepas tu, kita ada redox dalam sebutan OK on HE. Jadi apa maksud semua ini nanti kita akan tengok dia satu persatu, one by one. Lepas kita tahu apa itu definisi redox, kita tahu redox dalam sebutan OK on HE, kita akan tengok bahan famous pengoksidaan dan bahan famous penurunan. Dalam tindak balas pengoksidaan atau oxidation dan juga penurunan reduction, dia ada bahan yang kita perlu gunakan dan dia ada spesifik substance. Jadi kita tak boleh pilih bahan ni tu sebarang. Jadi kita mesti tahu apa contoh-contoh bahan famous yang selalu kita gunakan dalam tindak balas redox. Dan akhir sekali baru kita belajar persamaan redox. Persamaan redox ni kita kena tahu macam mana kita nak kena pasti mana satu bahan yang mengalami pengoksidaan, mana satu bahan yang mengalami penurunan. Siapa ejen pengoksidaan dan siapa ejen penurunan. Itu adalah basic redox yang awak kena kuasai. Lepas itu baru awak boleh dapat ke subtopik yang seterusnya. Jom kita tengok definisi redox. SPM 2021 pernah keluar dalam SPM terbaru ini, yang baru-baru ini. Jadi, definisi redox senang sahaja. Ingat perkataan redox. Redox sebenarnya dia adalah gabungan dua perkataan, red dengan ox. Di mana red ni maksudnya adalah reduction. Reduction. Dan ox yang di belakang tu sebenarnya merujuk kepada oxidation ataupun dalam bahasa Melayu penurunan bagi reduction dan oxidation adalah pengoksidaan. Jadi bila digabungkan dia jadi reduction, dia jadi redox. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan tindak balas redox? Jadi tindak balas redox adalah tindak balas yang melibatkan proses yang melibatkan tindak balas pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Awak kena perhatikan pengoksidaan, penurunan dan serentak ini awak kena tulis. Kalau awak tinggalkan salah satu, mungkin jawapan awak akan salah dan biasanya jawapan ini membawa markah sebanyak 1 markah sahaja. So sampai situ saya harap awak faham apa itu definisi bagi tindak balas redox. Jom kita tengok redox dalam sebutan OK on HE. Jadi sebenarnya OK on HE ini adalah singkatan sahaja. Bagi memudahkan untuk awak nak hafal. Jadi jom kita tengok reduction dan oxidation, kita buat table, kita buat jadual. Mula-mula kita tengok OK on HE, di mana maksud OK ni sebenarnya dia merujuk kepada oksigen. ON pula merujuk kepada oxidation number ataupun nombor pengoksidaan. H adalah hydrogen dan E adalah elektron. Jadi di sini kita tengok macam mana kita cara nak ingat dia. Sebelum ni saya padam ni dulu. Jom kita tengok. Selalunya saya akan tengok perkataan O. Tengok tak? Saya ada highlight. Oxidation, oxygen and oxidation number. O. Saya selalu akan ingat macam ni. O naik. O naik. Jadi oxidation, oksigen, nombor peroksidaan naik. Jadi maksud naik tu adalah naik dia macam ni. Kita tak sebut dalam buku teks dia tak sebut oksigen dia bertambah, nombor peroksidaan dia bertambah. Kita akan sebut kalau oksigen kita akan sebut dia menerima oksigen, accept oksigen, menerima oksigen. Lepas tu yang ni nombor peroksidaan ni baru sesuai kita nak kata nombor peroksidaan dia bertambah ataupun meningkat. Increase of
increase of oxidation number and gains oxygen. Okay. Selebihnya, okay, awak ingat sahaja OOO naik, lepas tu yang lain tu hanya terbalik sahaja secara berpasangan. OK dengan on, H dengan E. Jadi kalau dua ni naik, sebelah ini akan turun. Okay, sebelah ni turun. Yang di bawah ni. Okay. Lepas tu kita tengok pula untuk reduction. Kalau sebelah ini naik, jadi sebelah sini dia akan jadi turun. Dan kalau ni turun, dua ni akan jadi naik. Jadi kita tengok satu-satu. Kalau hidrogen, kita akan kata kehilangan hidrogen. Kita tak kata hidrogen dia berkurang. Kita kata dia sebagai kehilangan oksigen. Kehilangan hidrogen. Maksudnya loss of hydrogen. Dan juga elektron dia akan berkurang. Ataupun kita kata dia akan membebaskan elektron. Release elektron. Membebaskan. Dulu kita gunakan menderma. Tapi sekarang kita gunakan membebaskan. Kalau awak nak tulis menderma pun sebenarnya dia tak salah. Menderma. Donate electron. Jadi ini adalah untuk oxidation. Jom kita tengok untuk reduction. Okay. Oksigen dia berkurang. Ataupun kita kata dia sebenarnya adalah kehilangan oksigen. Loss of oxygen. Okay. Lepas tu, oxidation number dia akan berkurang. Ataupun decrease of oxidation number. Kemudian hidrogen dia meningkat. Ataupun kita akan kata dia akan menerima. Bukan hidrogen dia bertambah. Dan elektron dia kalau dia menerima kalau dia naik, jadi dia akan accept elektron actually. Menerima elektron. Okay. Sebenarnya arrow naik dan arrow turun ini hanyalah untuk pembayang awak sahaja. Untuk awak ingat macam mana cara nak membezakan oxidation dan reduction dari segi oksigen, nombor peroksidaan, hidrogen, elektron. Jadi itu hanyalah bayangan sahaja, bukan untuk awak nak tulis. Okey, kalau dia naik, maksudnya oksigen dia bertambah. Bukan macam tu Tapi sebenarnya dia adalah cara untuk mengingat. This is how we work. Work harder and study smart. Okay. Contoh soalan dia selalu tanya. Okay. Contoh saya tak tulis di sini. Okay. Contoh soalan dia adalah. Okay. Definisikan tindak balas pengoksidaan dari segi hidrogen. Dalam sebutan hidrogen. Okay. Kita tengok pengoksidaan. Lepas tu kita tengok hidrogen. Oh, hidrogen dia adalah kehilangan. Keywords dia kehilangan hidrogen. Jadi kita boleh kata tindak balas pengoksidaan adalah tindak balas di mana bahan tindak balas mengalami kehilangan hidrogen. Selalunya bahan tindak balas. Tapi jangan risau, on the next video kita akan tengok lebih beberapa contoh-contoh soalan untuk lebih memahami basic redox. Okay, the next one is bahan famous dalam oxidation dan bahan famous dalam oxidation. Okay, yang ini you need to really faham dan juga you need to really hafal this one. Okay, sebab ini sangat penting. Walaupun ini mungkin awak rasa macam kenapa dalam buku teks tak ada. Sebenarnya dalam buku teks memang dia tak ada. Tapi ini adalah cara kita nak belajar dengan lebih bijak, dengan lebih pandai. Okay, macam ni cara kita belajar. Okay. Bahan famous oxidation ataupun bahan famous dalam proses pengoksidaan, awak kena ingat ada 3. Yang pertama, ion CBI, cabai. Selalu kita macam tu kot, cabai tu ke cili kan. Okay. Ion CBI, which is C. Ini adalah merujuk kepada Cl ataupun Cl minus ataupun ion chlorida. This one we call as chlorida ataupun chloride ion. The next one, itu okay. The next one, B. B is Br minus. Br minus means bromida ion.
bromida. Ion bromida. Bromide ion. Okey. Kemudian di I ini pula adalah I minus, which is iodida, iodide ion. Okey. Dia adalah ion. Kenapa kita kata dia ion, bukan atom, bukan molekul? Sebab kita tengok satu contoh ha. Ini adalah sebelum tindak balas. Sebelum tindak balas, dan sini adalah selepas tindak balas. Contohlah saya ambil Cl-. Bila Cl- ini dia bertindak balas dalam proses redox, tindak balas redox, dia akan menjadi Cl2. Dia menjadi atom, dia jadi molekul klorin. Jadi sebenarnya apa yang kita belajar dalam proses pengoksidaan, dia punya nombor pengoksidaan dia akan bertambah. Which is nombor pengoksidaan tu sebenarnya cas dia sendiri. Nak tengok cas, kita tengok atas. Kita tengok atas ni kan, -1 sebenarnya kan. Daripada -1, dia berubah kepada, kita tengok di atas sini ya. Yang di bawah ini bukan cas dia. Yang itu adalah bilangan. Cas dia di sini sebenarnya. Di sini. Tak ada kan? Tak ada apa-apa kan? Sebenarnya, di sini cas dia adalah kosong. Sifar. Jadi dari -1 pergi ke kosong, nomor pengoksidaan dia bertambah sebenarnya kan. -1 lebih kecil daripada kosong, daripada sifar. Jadi nomor pengoksidaan dia bertambah. Begitu juga kalau saya ambil Br kan. Br pun dia juga akan sama. Ambil Br minus, selepas tindak balas dia akan menjadi Br2. Ataupun molekul bromin, di mana daripada -1 dia punya nombor pengoksidaan dia akan berubah menjadi kosong. Di atas kita tengok. Contoh ni adalah unsur, di sini adalah bilangan dan di atas adalah cas. Kalau kita nak tahu. Macam tu, dari kosong, dari -1 sampai kosong. Iodin pun sama juga sebenarnya. Daripada -1 pergi ke kosong. Jadi nombor pengoksidaan dia bertambah. That's why ion CBI, ion halogen ini, ion Cl-, ion Br-, ion I- adalah merupakan bahan famous dalam proses pengoksidaan. Seterusnya kita tengok, selain daripada ion CBI ini juga, ion ferrum 2 ataupun ferrum 2+ yang berwarna hijau juga merupakan bahan famous dalam pengoksidaan. Ingat kalau 2+ dia adalah warna hijau. Yang 3+ tu warna perang. Nanti kita tengok yang 3+. Sebab kenapa? Jom kita buktikan. Macam klorin tadi. Macam klorin, macam itu tadi, daripada ferrum 2+, dia nak tak nak, dia akan kena pergi menjalani proses reduction, redox. Selepas dia menjalani tindak balas redox, dia akan jadi 3+. Dia takkan ke mana, dia akan jadi 3+ sahaja. Jadi kita tengok nombor peroksidan dia dari 2+ pergi ke 3+. Jadi nombor peroksidan dia kita tulis sejarah ini. Ini adalah nombor peroksidan. Macam ni cara nak tulis nombor peroksidan. Positif 2 pergi ke positif 3. Jadi 2 ke 3 meningkatlah. Jadi that's why ion ferrum 2 Fe2+ yang berwarna hijau juga merupakan bahan famous dalam pengoksidaan ataupun oxidation. Dan akhir sekali, last but not least, yang nombor 3, ketiga adalah atom-atom logam. Kalau awak masih ingat dalam form 4, awak ada belajar kereaktifan logam. Kalau kahwin nanti mesti ada zakat fitrah supaya perempuan hamil cukup anak. Yang itu awak kena ingat. Tapi tak apa, on the next video pun kita akan terokai itu lagi sekali. Jangan risau. Contoh-contoh ion logam lah.
ion logam. Okey, ion logam contoh di sini saya ada tulis di sini atom magnesium dan atom zinc. Jom kita buktikan macam mana dia bertindak balas dalam proses redox. Mula-mula Mg daripada dia atom, dia akan bertukar menjadi ion. Ingat lagi tak? Kalau Mg charge dia berapa? Charge dia adalah 2+. Daripada kosong 0 menjadi 2+, plus 2. Jadi nampak tak dia bertambah? That's why segala-gala atom yang logam, atom zinc, atom magnesium, atom argentum, atom cuprum 2, atom banyak lagi lah atom. Atom natrium, atom kalium, semua itu akan menjalani proses pengoksidaan. Kalau dia dalam atom, daripada atom dia akan jadi ion. Yang ini tadi daripada ion dia jadi molekul. Sebab kenapa bukan atom? Sebab tadi kita ada Cl2, Br2, I2. Sebab ini adalah berada di dalam kumpulan 17. Kumpulan 17 dalam jadual berkala, which is dia adalah kumpulan molekul atom. Dia tak boleh berdiri sendiri Cl sahaja. Ulang kaji balik. Bab 4 tingkatan 4 jadual berkala unsur. Okey. Begitu juga dengan zinc sebenarnya, tapi saya tak tunjuk di sini ya. Okey. Saya hanya nak buktikan macam mana dia boleh jadi bahan famous dalam tindak balas oxidation ataupun pengoksidaan. Sekarang kita tengok pula untuk bahan famous penurunan, reduction. Yang ni special sikit sebab dia ada tambahan satu. Tadi bahan famous oxidation dia ada 3. Sekarang bahan famous reduction dia ada 4. So sekarang kita tengok dahulu untuk molekul. Right? So untuk molekul sorry. Untuk yang ni, yang pertama adalah molekul CBI. Tadi ion CBI. Sekarang molekul CBI. Macam saya kata tadi, Cl2, Br2, I2. Jom kita tengok apa buktinya. Daripada Cl2, dia akan jadi Cl- balik. Ya, dia akan bertukar terbalik dengan yang di atas ni tadi. Dia terbalik. Tadi di sini, this one, here we go Cl- pergi ke Cl2. Tapi yang ni daripada Cl2 dia jadi Cl-. Nombor peroksidaan dia adalah kosong. Dia berubah menjadi negatif 1. Kosong lebih besar daripada negatif 1. Jadi nombor peroksidaan dia berkurang. So, apabila nombor peroksidaan dia berkurang, dia sebenarnya mengalami tindak balas reduction. Okay. Saya tak tunjukkan untuk Br dan juga I sebab dia sama sahaja. Br minus menjadi Br2. I minus dia akan jadi Br2 dalam yang ni dalam tindak balas oxidation. Yang ini dalam tindak balas reduction dia akan jadi Br2 dia akan jadi Br minus. Macam tu. Okey. Seterusnya adalah ion ferrum. Ion ferrum tadi ion ferrum 2 kan. Sekarang ion ferrum 3 yang berwarna perang ataupun brown in English. Sebab kenapa? Sebab sebelum tindak balas dia jadi Fe3+. Selepas tindak balas dia tak nak dia kena jadi Fe2+. Daripada 3 dia menjadi 2. That's why dia adalah tindak balas reaction sebab nombor peroksidaan dia berkurang. Dan last sekali, not last lah. Masih ada lagi ion logam. Ion logam contoh ion cuprum 2, ion argentum yang saya tulis dan banyak lagi sebenarnya. So bukti dia Cu2+, dia akan setindak balas dia akan jadi Cu. Tadi kita belajar ion logam di sini. Kita belajar ion logam atom logam di sini di tindak balas oxidation Mg dia akan jadi Mg2+. Tapi sekarang dia terbalik. Daripada ion, dia jadi atom. Contoh,
Mg2 plus, dia akan jadi Mg balik. Sebab kenapa? Sebab ni 2 plus, plus tu nombor peroksidan ya. Lepas tu di atas ni tak ada kan, sebenarnya kosong. Daripada 2 pergi ke kosong, dia punya nombor peroksidan tu akan berkurang. Dan last sekali, sebelum kita mengakhiri video ini, adalah bahan famous reduction yang paling famous, iaitu larutan berasid. Yang ni dalam bahasa Melayu, awak kena tulis semua nama ni dengan lengkap. Semua nama ni dengan lengkap. Kalau awak tertinggal salah satu, salah. So, kita ada 2 jenis larutan berasid yang kita akan guna. Yang pertama adalah KMNO4, KMNO4 ataupun nama dia kalium manganat 7 berasid. Larutan kalium manganat 7 berasid. Mesti ada 5 patah perkataan ini awak kena tulis dalam jawapan awak. Kalau awak tertinggal, contohlah awak tertinggal berasid, jadi dia automatik tersalah. Okay, sebaiknya awak kena ingat nama tu, KMNO4, which is dia berwarna, sebenarnya Mn ini adalah manganis. Manganis. Dalam bahasa Inggeris manganis. Saya ingat manganis buah manggis. Manggis warna purple. Jadi larutan kalium ini berwarna purple. Purple. Okey. Dan satu lagi adalah K2Cr2O7. K2Cr2O7 ataupun larutan kalium dikromat 7 berasid. Jadi itu adalah bahan-bahan famous dalam reduction dan juga bahan-bahan famous dalam oxidation. This one awak kena ingat, awak kena, kalau awak tak faham, awak ulang balik, awak playback balik video ini. Okay? So, jumpa lagi on the next video. Kita akan tengok beberapa contoh soalan dan mungkin kita akan tengok juga persamaan-persamaan redox untuk kita faham lebih mendalam. Thank you.